Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya lah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 201 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 2,967 kes, iaitu bersamaan dengan 56.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 17 April 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 69 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,251 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,198 kes. Sehingga kini seramai 51 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 26 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 86 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-85 iaitu kes 5,064 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 85 tahun. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes ke-4,657 berkaitan dengan kluster PUI Bali. Beliau telah dirawat untuk penyakit barah darah di pusat perubatan swasta dan kemudiannya dipindahkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Pahang pada 15 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 16 April 2020 jam 3.30 petang. Kes kematian ke-86 iaitu kes 5,183 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 85 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan strok. Beliau telah mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 2,321. Beliau telah dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya pada 1 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 16 April 2020 jam 8.56 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Sehingga 16 April 2020 jam 12 tengah hari, pihak Kementerian Kesihatan telah mengesan sebanyak 601 kes positif COVID-19 yang sedang iaitu 356 kes sedang dirawat, 242 kes telah pulih dan 3 kes kematian di kalangan bukan warga negara Malaysia. Mereka adalah daripada kumpulan pelancong, pekerja asing, golongan pelarian dan pemohon suaka. Daripada jumlah tersebut, antara negara utama adalah 108 kes terdiri daripada warga negara Indonesia, 104 kes terdiri daripada warga negara Filipina, 63 kes terdiri daripada warga negara Bangladesh, 60 kes terdiri daripada warga negara India dan 51 kes terdiri daripada warga negara Pakistan. Seperti yang termaklum melalui media massa, terdapat peningkatan kes COVID-19 di Singapura yang dikaitkan dengan penularan COVID-19 di asrama pekerja. Ini dilaporkan telah menyumbang kepada lebih daripada 50% keseluruhan kes positif COVID-19 di negara tersebut. Mengambil iktibar daripada situasi ini dan memandangkan Malaysia juga mempunyai ramai pekerja asing,
langkah-langkah perlu diambil bagi mencegah penularan COVID-19 khususnya di kalangan warga asing. Bagi industri yang menggunakan banyak tenaga kerja termasuk daripada kalangan warga kerja asing, majikan adalah bertanggungjawab untuk memastikan langkah-langkah berikut adalah dilaksanakan di tempat kerja. Pemeriksaan suhu badan dan gejala sebelum memasuki premis, penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, kerap melaksanakan proses pembersihan dan nyakuman terutamanya ruang guna sama, amalan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter termasuk di ruang kerja dan ruang makan seperti elakkan pekerja berkumpul di ruang sempit iaitu confined space, elakkan terlalu ramai pekerja bersama pada satu masa iaitu congregation dan amalkan jarak 1 meter semasa bercakap iaitu close conversation. Sekiranya tempat tinggal disediakan, langkah-langkah pencegahan terutamanya amalan jarak sosial selamat dan kebersihan tangan dan diri perlu ditekankan. Pekerja-pekerja yang mempunyai kediaman sendiri juga perlu mematuhi dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan tersebut di samping mengambil inisiatif sendiri untuk kerap menjalankan sanitasi dan pembersihan rumah dan tempat kediaman masing-masing. Kementerian Kesihatan Malaysia juga berpadu tenaga bersama dengan United Nations High Commissions for Refugees bagi memastikan golongan pelarian dan pemohon suaka turut diliputi dan dalam aktiviti pencegahan dan kawalan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Kementerian Kesihatan Malaysia bekerjasama rapat dengan kedutaan negara-negara berkenaan di Malaysia dan juga badan bukan kerajaan yang berkaitan agar dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha penyebaran dan penyampaian maklumat kepada warga asing di Malaysia dalam bahasa ibunda masing-masing. International Health Regulation Focal Point daripada negara-negara berkaitan juga akan dimaklumkan mengenai kes-kes positif COVID-19 di kalangan warga asing di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai supaya mematuhi segala arahan berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan. Semasa berada di rumah, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi pada setiap masa serta kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun dan amalan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke masa. Dan saya akan maklumkan laporan PKPD COVID-19 di Malaysia sehingga 17 April. Iaitu kalau kita lihat Kampung Sungai Lui, Selangor, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes positif ialah 131. Dan di tempat-tempat lain tiada pertambahan kes. Dan untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, dan kita lihat ialah jumlah kes positif adalah 1,946. Bilangan sampel yang diambil adalah 26,021 kes. Dan bilangan positif 1,946, bilangan negatif 21,890 dan melibatkan 5 generasi. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 di Malaysia iaitu ada peningkatan 10 kes di kluster Sendayan menjadikan jumlah kes 76. Untuk kluster Flat Kampung Baru ada peningkatan 4 kes menjadikannya 34 kes. Petugas kesihatan di Sabah ada peningkatan 4 kes dan jumlah kes ialah 29. Madrasah Sungai Lui ada peningkatan 1 kes iaitu 128, jumlah ialah 128 kes di mana 124 kes melibatkan pelajar tahfiz. Petugas kesihatan Muar ada peningkatan 1 kes menjadikan jumlah 22 kes dan kluster kilang di Pasir Gudang ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 10 kes. Seterusnya,
pusat perubatan di Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 6 kes, dan kluster warga emas ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 12 kes. Lain-lain kluster adalah tiada pertambahan kes. Dan ingin dimaklumkan juga status petugas kesihatan yang dijangkiti COVID-19 ada jumlah adalah 275 dan melibatkan 275 kes dan 199 kes dijangkiti dalam komuniti, dan pesakit yang terlibat ataupun mereka yang terlibat semasa merawat pesakit ialah 50 orang. Jadi saya buka kepada ada apa-apa soalan, silakan. Good evening, Dato'. Today is 14 days since the government began quarantine for inbound flights from overseas. So could we get an update as to the number of Malaysians, non-Malaysians who are quarantined, positive cases tested and hospitalized? Thank you. Yeah, so we will look into, we have more than 112 quarantine centers, and our decision was on the 3rd of April when we started to mandatory quarantine those coming back from the overseas. And what we have done is border control have been strengthened, and we watch closely and monitor closely those in the 14 days. And many of them have been discharged, and I do not have the figure at the moment. So what I have been informed is that total we have only 10 cases positive from those coming back from overseas since that we implemented the mandatory quarantine. Okay, the figures continue to large figures from the hotel as well as from the Institute Latihan Awam, but positive cases only 10 cases. Sorry, Dato', we maybe know a ballpark figure, 10 positive out of... Yeah, I'll give you the figure later on. Right. 15,000 total. Yeah. So a ballpark figure is about 15,000 quarantine from the Institute Latihan Awam as well as in the hotel that actually been quarantined them for the last 14 days. I've got a question. Yesterday you said that states could be declared green states if they don't have any new cases in 14 days. So there are 44 districts which have not had a new case in 14 days. So will KKM recommend making these zones green zones, these districts green zones again? And about the rapid test kits from South Korea, what is the estimated cost for these test kits? Yeah. So the rapid antigen test kit from South Korea, we have placed the order, but the cost is less than 50 ringgit. So, but we are still negotiating because we have volume. So the volume of scale, and then we expect it to be cheaper than 50 ringgit. And sorry, one more question is how many tests did we do yesterday? Because today's case is quite low, so to put into context of how many cases. Yeah, so our capacity is 11,500 from the 43 labs. And today we have done 9,717 tests. So basically our capacity, we are running about 84 to 85% capacity. This is because, as I mentioned earlier, those who are quarantined, the 13-day, we are not using the PCR test anymore. We are using the antibody test. So if the antibody test is negative, then we allow the patients to be released from the quarantine. If antibody test positive, then we will admit the patient, and then we will do antigen or PCR for tests for them. So if PCR test positive, then we will admit them to the hospital. Okay. And when we look into the green area, yes, we have actually looking into studying, monitoring the green area.
But we are looking into the downward trend. Today, I think is the best day that we only have 69 cases positive. What's more important is to look into the trend more than 14 days, for example, and then looking into the surveillance of our SARI and as well AILI cases. If the SARI and AILI cases is less, then probably there is one indication that the virus is less in the community. So we are monitoring every day in terms of the SARI and AILI cases. And as well as looking to the location, as long as there's no sudden increase of cases in a certain location. What I think more importantly is to identify the cluster, make sure there's no new cluster in the new areas, for example. And our targeted group, we are also focusing on a targeted group. There's a cluster. Hopefully that we can trace the contact tracing and end the cluster in terms of no more transmission from one to another. Okay, Assalamualaikum Dato'. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, laporan dari Sabah hari ini menjelaskan ada dua kluster baru, iaitu kluster anggota kesihatan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah dan juga Hospital Telinga. Jelas ia bukan jangkitan daripada wad atau pesakit, tetapi dikatakan dari persekitaran luar. Jadi Datuk, sejauh mana Datuk melihat kontak tracing ini berlangsung? Dan soalan kedua saya adalah WHO ada tetapkan 6 syarat untuk negara yang ingin tamatkan PKP. So sejauh mana prestasi Malaysia dalam memenuhi kriteria tersebut? Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Jadi memang saya jawab soalan kedua dulu, yang untuk kita menamatkan PKP ini, jadi kita kena lihat beberapa faktor. Jadi antara faktor yang telah dikenal pasti ialah kes-kes berkurangan. Contohnya hari ini kita lihat kes yang positif ialah 5,251 kes. Itu kes seluruhan. Tetapi kalau kita tolak kes yang telah sembuh 2,967 dan kita tolak kes kematian 86, kita akan ada kes yang positif 2,198. Jadi kalau kita lihat unjuran kita pada 14 April, sepatutnya kita mendapati mungkin kita unjurkan ataupun kita ramalkan ada kes 2,033. Jadi mungkin kita lari daripada 150 kes. Tetapi yang kes ni, kes yang masih dirawat ialah kes positif. Bermakna kes-kes ini boleh menjangkiti. Keboleh jangkitan itu ada. Jadi apa yang penting sebelum kita melihat pada penamatan, kita mesti penamatan PKP, kita mesti ada exit strategi. Dan antara indikator ataupun indikasi-indikasi kita ialah pengurangan kes yang masih dirawat, itu keboleh jangkitan kes. Sekarang ni kita ada 2,198. Tapi kalau kes ni berkurangan, maksudnya kita ada pengurangan kes jangkitan di komuniti antara seorang dengan seorang. Jadi itu adalah salah satu faktor. Yang kedua ialah kita menggunakan surveillance. Surveillance yang kita laksanakan daripada bulan Januari itu melihat kepada kes-kes AILI dan kes-kes SARI di dalam komuniti. Dan apabila kes sekarang ni kita ada 114 kes. Dan kalau kita ada lihat dalam saringan kita ataupun pemantauan kita, kes-kes SARI semakin berkurangan. Jadi mungkin itu salah satu indikasi yang lain untuk kita menasihatkan kepada MKN untuk menamatkan PKP. Dan juga kita lihat pada kawasan-kawasan yang tertentu dan kepadatan kawasan tersebut dan sama ada tak jangkitan ataupun kluster-kluster yang baru di kawasan tersebut. Mungkin ada satu kes yang boleh dikesan, tetapi yang lebih penting dia tak menjadi satu kluster yang besar. Iaitu tindakan kita ialah acute case detection tu perlu dilaksanakan daripada semasa ke semasa. Jadi ini antara beberapa indikasi-indikasi kita sebelum kita dapat melihat kepada nasihat untuk menamatkan. Apa yang penting juga kita kena lihat kedua-dua isu yang besar, iaitu keupayaan makmal kita. Sama ada makmal kita dapat mengesan kes tu dengan cepat dan tepat. Yang kedua ialah keupayaan hospital-hospital kita supaya kita dapat
menampung jumlah pesakit. Kalau ada pesakit datang ke hospital, kita dapat memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit kita. Dan ternyata setakat ini kes-kes yang dimasukkan ke hospital walaupun tak ada gejala dan gejala ringan, kita masukkan mereka kepada hospital dan kita pantau. Dan mereka yang ada gejala yang lebih ataupun mempunyai radang paru-paru, kita akan memberi rawatan yang terbaik pada pesakit kita. Dan mereka yang masuk ke ICU pun kurang, iaitu lebih kurang 4.9%. Dan mereka memerlukan bantuan pernafasan pun semakin kurang. Jadi apa yang penting ialah kita memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit kita. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Fina daripada Suarina. Saya ada 2 soalan. Semenjak Perintah Kawalan Gerakan dikuatkuasa, semua aktiviti dan pertandingan sukan termasuk Liga Bola Sepak Malaysia terpaksa ditangguhkan. Dan apa sarana dan SOP KM untuk aktiviti sukan, terutama penganjuran sukan yang melibatkan ramai penonton seperti Bola Sepak Malaysia, supaya boleh diteruskan selepas PKP? Dan soalan kedua saya, bolehkah aktiviti sukan membabitkan mass gathering seperti ini dianjurkan sebaik sahaja tamat PKP atau perlu mengikuti kenyataan KKM sebelumnya mengenai social distancing selama 6 bulan selepas PKP? Sekarang ni, terima kasih ke atas soalan tersebut. Jadi, panduan untuk rakyat Malaysia melihat kepada strategi exit PKP ini ialah walaupun kita sama ada tamat 28 ataupun dilanjutkan, apa yang penting ialah kita kena lihat supaya kita elakkan daripada perhimpunan. Jadi kalau perhimpunan, kalau kita boleh elakkan, insya-Allah kita boleh kurangkan jangkitan penularan atau COVID-19. Yang kedua ialah social distancing. Kalau kita boleh kekalkan penjarakan yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter. Tapi apa yang penting sekarang ni kalau kita lihat tindakan kita pada keseluruhannya ialah yang pertama ialah kawalan sepadan. Jadi kalau kita lihat tadi ada cadangan melihat pada kawasan-kawasan yang hijau, contohnya zon hijau. Jadi zon hijau mungkin adalah kampung ataupun mukim ataupun daerah ataupun negeri. Jadi kalau kita nak lindungi kawasan ataupun komuniti warna hijau ni ataupun zon hijau ni, kawalan sepadan tu perlu. Sama ada kawalan sepadan negeri, kawalan sepadan daerah, kawalan sepadan mukim ataupun kampung. Yang itu pertama. Yang kedua ialah penularan antara satu individu ke individu yang lain. Jadi perhimpunan, kalau boleh kita elakkan perhimpunan. Yang kedua, yang kita kena amalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter. Dan sekarang ni kita lihat pertambahan pula, elakkan daripada kita berada di ruang yang sempit, yang tak, pengudaran yang tak bagus, dan juga elakkan kesesakan di ruang yang sempit. Dan juga apabila kita bercakap dengan individu, jarakkan kurang-kurangnya 1 meter. Itulah tindakan kita, nasihat kita daripada Kementerian Kesihatan. So maksudnya selepas tamat PKP masih perlu untuk kita mengikuti saranan 6 bulan? Yang itu kita belum tentukan, itu akan ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara, tetapi ada nasihat-nasihat ataupun indikasi-indikasi yang akan diberikan oleh Kementerian Kesihatan dan kita akan bincang bersama. Jadi kita belum bincang lagi exit strategi dan premature untuk saya bagikan apa cadangan di sini. Satu lagi soalan, sebab saya difahamkan macam pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia pun diorang menunggu keputusan ataupun saranan daripada KKM untuk penentuan untuk kembalikan semula liga seperti biasa. So mungkin ada update terkini yang boleh dapat diberikan oleh KKM? Kita perlu menunggu keputusan daripada MKN. Jadi MKN kita adakan mesyuarat setiap pagi dan kita akan bincangkan isu-isu ni. Hanya saya bagikan garis panduan yang mana Kementerian Kesihatan nasihatkan elakkan perhimpunan dan amalkan penjarakan. Dan ini untuk kurangkan penularan jangkitan COVID-19. Thank you. Yang tadi ada satu soalan mengenai kes di Sabah je. Dan di Sabah memang kita ada satu kluster, iaitu kita pun tengah melihat pada satu ward di Hospital Likas, di mana ward tersebut ada jangkitan penularan di ward tersebut, iaitu ward Melo di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas yang melibatkan 14
barisan hadapan ataupun pekerja nurses dan doktor. Ada 14 kes kluster hospital likas. Dan apa yang penting adalah kes pertama dilaporkan pada 27 Mac 2020 dan siasatan kita mendapati mungkin puncanya jangkitan itu berasal ataupun daripada komuniti, iaitu majlis perkahwinan di Ipoh. Ada kehadiran majlis perkahwinan di Ipoh dan kemudian mereka salah seorang balik ke hospital likas dan mereka menjangkiti rakan mereka di situ. Dan juga kita dalam siasatan kita mungkin punca jangkitan bukan di ward tetapi di ruang yang sempit seperti di pantry. Ramai yang pekerja-pekerja ataupun nurse-nurse dan doktor kita bila berkumpul di pantry dan mungkin mereka tengah makan dan sebagainya, jadi ada kesan dan jangkitan di sana. Jadi ini mungkin satu kluster dan kita telah mengambil tindakan, iaitu tindakan acute case detection dan juga pengasingan dan pengasingan dari segi kuarantinkan mereka kalau mereka ada close contact dengan kes-kes positif, iaitu 14 kes yang positif. Dato', this is regarding disinfection tunnels. You've already mentioned before that KKM does not recommend the usage. One of the reasons is because of the harmful content in the chemicals that are used. However, some companies, they've already purchased this and installed, so they are asking MOH whether or not you could advise them maybe there are certain kinds of chemicals that you could use. That is all right, or whether it's no go at all from MOH. Can you clarify on this? Thank you. So Kementerian Kesihatan telah pun memberi nasihat dan perkara itu telah dilihat dan dikaji, dan apa yang penting, I think the issue is already settled. I think we already made our advisory to everyone with regards to the tunnel, sanitizing tunnel. Datuk, Zana dari Beritarian. Nak tanya mengenai hari ini hari keempat rasanya kes sembuh melebihi daripada kes baru yang dijangkiti. Dan ini adalah antara usaha kementerian untuk flatten the curve. Jadi adakah boleh kita katakan ini petanda awal yang positif kepada Malaysia? Dan juga yang kedua, tadi dalam jumlah kluster, ada satu kluster di kilang di Pasir Gudang membabitkan 10 kes yang positif. Adakah ia berpunca daripada operasi semasa PKP dan apakah punca kepada kluster itu? Terima kasih. Yang ada satu kes di Pasir Gudang ialah jangkitan pertambahan satu kes. Jadi keseluruhan ada 10 kes di kilang tersebut. Jangkitan itu bukan jangkitan dalam kilang tetapi mendapat jangkitan di luar. Dan sebagaimana saya nyatakan tadi, yang kes-kes Aili dan juga Sari di komuniti ada 114 kes. Jadi ada salah satu kemungkinan jangkitan itu di luar dibawa masuk ke kilang tersebut. Sebagaimana berlaku di hospital likas juga, jangkitan di luar di majlis perkahwinan. Lepas tu bila kembali ke hospital likas, mereka menjangkiti rakan-rakan mereka. Jadi ada 14 orang kat situ. Apa yang penting ialah ini kluster. Dan tindakan kita, kalau tindakan yang cepat dan tepat, dapat kita kawal jangkitan itu daripada merebak. Dan mereka yang ada close contact dengan kes-kes yang positif akan diasingkan dan dikuarantin untuk tempoh 14 hari. Datuk, sorry. Satu lagi mengenai kes sembuh melebihi kes sembuh melebihi kes yang dijangkiti. Kalau kita lihat unjuran kita, memang unjuran kita kes-kes yang positif iaitu keboleh jangkitan tu sekarang ni berkurangan. Jadi kita harap sekarang ni masih ada 2,000 lebih kes tersebut. Kalau kita dapat menjalankan aktiviti kita sebagaimana kita laksanakan pada PKP 1 dan 2 dan boleh kurangkan, ada satu ketika kes-kes 4,000 lebih. Sekarang ni kes yang keboleh jangkitan hanya 2,198. Jadi tindakan kita, walaupun hari ini kita ada 69 kes, tetapi apa yang penting ialah kita kurangkan lagi kes keboleh jangkitan ini mungkin dari kurang pada 2,000 ataupun 1,500. Jadi bila dia kurang,
pengawalan tu lebih baik dan lebih mudah untuk Kementerian Kesihatan untuk fokus pada kawasan dan ataupun lokasi dan juga kumpulan yang risiko tinggi. Jadi apa yang penting ialah sekarang ni kita lihat unjuran kita pun lagi tak banyak, lebih kurang 150 kes. Jadi kita harap kalau kita dapat melaksanakan, memperketatkan lagi tindakan-tindakan kita di KP-KP ketiga ni, mungkin kita akan dapat kurangkan kes kebolehjangkitan tu kurang pada 1,000 ataupun 500. Kalau 1,000 ataupun 500, jadi kita boleh tumpukan perhatian kita kepada kluster-kluster yang memberikan kes-kes kebolehjangkitan. Jadi kalau kita boleh kawal kes-kes kebolehjangkitan, maka tak ada kes positif di komuniti. Kalau tak ada kes positif di komuniti, maksudnya tak ada penularan di komuniti. Itulah tindakan kita melihat kepada PKP ini. Jadi kita rasa kesan yang positif kalau kita boleh laksanakan pengawalan sempadan dan juga kawalan pergerakan. Jadi ini penting untuk kita sama-sama jayakan perjuangan kita untuk menamatkan ataupun mengurangkan kes-kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti. Okey. Assalamualaikum Datuk. Soalan saya berkenaan dengan ubat Remdesivir. Ada perkembangan tak Datuk mengenai ubat tersebut? Jika telah digunakan untuk pesakit, bagaimana perkembangannya? Terima kasih. Terima kasih. Ubat tersebut telah pun didaftarkan dan ada di bawah Ketua Pengarah Kesihatan, kita pun luluskan. Jadi sekarang kita hanya memantau penggunaan tersebut. Jadi masih pada peringkat yang awal sebelum kita boleh memberi sebarang laporan. Tapi apa yang pasti ubat tersebut dan juga ubat-ubat yang lain, kita tak ada masalah mengenai ubat. Dan dari segi stok pun semua cukup untuk kita merawat pesakit kita. Okey. Terima kasih.